Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT yang telah memperkenankan kita dapat bertemu sekali lagi dalam pengajian pada hari ini. Hari ini merupakan hari Rabu malam Khamis, yang mana pengajian kita diadakan pada setiap Rabu malam Khamis lepas solat Isyak di Masjid An-Nur Marsiling. Tetapi oleh kerana kita sudah hampir masuk Ramadan, besok merupakan malam pertama Ramadan, dan dengan itu kita gantikan pengajian kita Al-Hikam kita dengan pengajian menghalusi ibadah puasa Ramadan. Ya, halaqah pengajian yang sedang saya pimpin ini sudah merupakan hari yang ke-12, dan di mana kita telah pun sampai dalam membicarakan tentang sunat-sunat dalam berpuasa. Dalam sunat-sunat berpuasa itu, yang pertama mengenai perkara berbuka. Kita telah mengatakan sunat segerakan berbuka puasa kalau kita sudah yakin sudah masuknya matahari pada saat tersebut. Dan demikian juga kita telah mengatakan sunat berbuka dengan korma. Kalau boleh biar ganjil 3 biji korma. Kalau tak dapat sebiji, kalau tak ada korma dengan air, atau kalau tak ada air dengan manisan yang tidak dimasak seperti madu, ataupun manisan yang sudah dimasak seperti kuih muih. Dan demikian juga kita telah mengatakan sunat daripada dalam sunat berpuasa ialah sahur. Dan sunatkan sahur itu kita makannya di akhir malam. Selepas jam 12 sampailah ke akhir malam. Akhir malam itu kira-kira kita berhenti dalam 15 minit sebelum masuk azan subuh. Tapi sedia kita maklum bahawa berpuasa itu bermula dengan masuknya atau terbitnya fajar, atau kita katakan dengan masuknya waktu solat subuh. Cuma sebelum subuh tu kita berhenti dalam 15 minit, itu namanya imsak. Imsak tu mana stop lah. Orang kalau naik kereta ya, dia dah kira lampu kuning tu standby untuk stop. Jangan duk tekan minyak lagi. Jadi kalau kita ni tengah makan, dah waktu imsak, cepat-cepatlah kita selesaikan. Jangan sampai azan baru kita berhenti. Nanti makanan tersekat kat tekak. Itu tujuan imsak. Jadi kita dah boleh bersihkan mulut, dah boleh berus gigi. Jadi tak ada lagi apa yang sangkut-sangkut dalam mulut kita atau gigi kita. Itu tujuan imsak. Demikianlah dia para jemaah sekalian, di dalam masa kita berpuasa Ramadan ini, antara amalan sunat yang sangat dianjurkan ialah kita memperbanyakkan ibadat. Dan kita sudah tahu satu solat sunat dapat pahala seperti satu fardu pada bulan yang lain. Dan kalau satu fardu dalam bulan Ramadan, kita akan dapat pahala seperti 70 fardu pada bulan yang lain. Jadi semua amalan-amalan kita dilipat gandakan dalam bulan Ramadan. Maka dengan sebab itulah di sini kita dalam bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk kita melakukan solat tarawih. Solat tarawih itulah yang antara yang Rasulullah SAW telah sunnahkan untuk kita. Apa sabda Nabi SAW? Inna Allah farada alaikumus siyam wa sanantu alaikumul qiyam. Allah Ta'ala telah fardukan atas kamu berpuasa, dan aku telah mensunnahkan untuk kamu qiyam. Qiyam tu makna berdiri sembahyang. Dan berdiri sembahyang di sini maksudnya ialah solat tarawih. Dan kelebihannya memang besar. Rasulullah SAW dalam sepotong hadis telah bersabda, Man qama ramadana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya,
Barang siapa yang mendirikan salat, iaitu salat qiyam, iaitu salat tarawih, dengan penuh keimanan, dengan penuh mengharapkan balasan dari Allah, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Sewaktu zaman Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak dinamakan tarawih. Kenapa? Kerana dia belum lagi diberi nama. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas daripada sembahyang fardu isyak, setelah pulang ke rumah, Nabi keluar lagi pula dari rumahnya ke masjid, dan kemudian Nabi mendirikan solat tarawih yang pada masa itu tak diberikan nama pun, dan dinamakan dia Qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan maknanya berdiri solat dalam bulan Ramadan. Dan begitulah sahabat-sahabat pun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang kedua, sahabat-sahabat lebih ramai lagi yang sedang menunggu, sebab mereka sudah tahu Nabi akan datang lagi ke masjid untuk solat pula. Maka malam kedua pun Nabi pun keluar lagi pada rumahnya selepas solat isyak di masjid. Nabi pulang ke rumah, kemudian Nabi keluar lagi daripada rumahnya datang ke masjid untuk solat tarawih, iaitu Nabi pun bersolat jadi imam dengan beberapa ramai sahabat yang sudah pun sedia ada. Pada malam yang ketiga, masih lagi ramai, bahkan bertambah lagi ramai, penuh sesak masjid. Sebab semua sudah dapat berita yang Nabi SAW lepas isyak, Nabi akan datang lagi ke masjid untuk solat seperti yang kita sebut tadi, solat tarawih. Tapi Nabi SAW tidak keluar. Ada riwayat menyebutkan pada malam keempat pun demikian juga, seramai lagi sahabat-sahabat yang tunggu di dalam masjid kerana nak solat bersama Nabi, tapi Nabi SAW tidak keluar. Dan pada esok paginya, iaitu pada pagi hari yang keempat, bila Nabi SAW selesai daripada salat fardu subuh, Nabi SAW pun memberitahu pada sahabat-sahabat, aku tahu semalam kamu semua tunggukan aku, dan aku sengaja tidak mau keluar kerana aku bimbang takut nanti solat ini difardukan Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana sekarang ini zaman hidup Nabi SAW, ayat Quran terus turun. Jadi kalaulah sekiranya setiap malam dilakukan perkara yang baik itu, bimbang-bimbang turun pula ayat Quran yang mewajibkan nanti solat tarawih tersebut, dah jadi berat pada umat. Nabi SAW ni fikirkan, bukan semua umatnya itu mampu nak melakukan solat tarawih. Nanti kalau sudah jadi wajib, nanti kalau ada yang tak buat, berdosa pula, kesian pula. Jadi sebab tu Nabi SAW pun tidaklah keluar pada malam yang ketiga dan malam keempat. Begitulah dia, selepas pada itu semua masing-masing salat tarawih di dalam rumah masing-masing, seperti yang Nabi SAW telah lakukan. Baginda hanya lakukan salat tarawih 2 malam saja bersama-sama dengan para sahabat, tapi kemudian ditinggalkannya kerana bimbang takut nanti jadi wajib. Dan begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, salat itu hanya dikenali sebagai salat Qiyamul Ramadan. Qiyam tu maknanya berdiri salat dalam bulan Ramadan. Begitulah seterusnya, tak ada diberitakan berapa rakaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tarawih itu. Dan pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an masih lagi mengekalkan tradisi yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu masing-masing bersalat tarawih maupun di rumah maupun di masjid ikutlah dengan kehendak dia, dengan tanpa ditetapkan oleh imam ataupun berapa jumlah rakaatnya. Dan kemudian datanglah zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an memerintah dalam lebih kurang 2 tahun lebih, dan kemudian datanglah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia melihat orang-orang yang melakukan salat tarawih berpecah-pecah. Di dalam Masjid Nabawi itu ada yang ikut imam ini, ada yang ikut imam itu, masing-masing dengan imam-imamnya, berpecah-pecah. Dan mereka tu mengikut imam tu, mungkin ada yang sedap suaranya, mungkin yang hafalannya panjang dan sebagainya. Jadi apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat akan perpecahan itu, maka Sayyidina Umar kata, alangkah baiknya kalau sekiranya semua mereka itu disatukan dengan satu imam, dengan satu berjemaah. Maka dengan itu diperintahkanlah seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, yang seorang sahabat yang qari, iaitu yang sangat baik sekali bacaan Qurannya, untuk dijadikan imam. Dan kemudian diperintahkan pada semua sahabat-sahabat yang lain untuk ikut imam tersebut.
Dan semayang itu diperintahkan untuk dilakukan 20 rakaat solat tarawih dan disusuli dengan 3 rakaat solat witir. Maka dengan itu didirikanlah pada malam berikutnya, iaitu solat tarawih berjemaah. Dan itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila dia lalu ke masjid melihatkan orang ramai bersolat tarawih dengan satu imam, maka Sayyidina Umar pun mengucapkan satu perkataan, ni'matul bid'ah hadhihi. Alangkah baiknya nikmat bid'ah itu seperti ini. Maknanya ini perkara ini dia sebut sebagai bid'ah tetapi sangat baik. Bid'ah dari segi bahasa maknanya yang baru. Tetapi maksud di sini sisi Sayyidina Umar ni, baru tu bukanlah baru dicipta, sebab benda ni, perkara ini, tarawih ini sudah pun dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kerana setelah selesai zaman Nabi tidak dikumpulkan ramai atau disatukan jemaah seperti mana yang telah kita dengarkan tadi, maka Sayyidina Umar anggap ni satu perkara baru. Tapi bukanlah baru sungguh-sungguh baru. Ini sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memerintahkan semua sahabat solat di belakang imam, dan dengan itu satu imam dengan satu berjemaah dengan 20 rakaat. Maka berlakulah salat tarawih itu 20 rakaat dalam zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Datang pula pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu an pada zaman dia itulah pada tanggal 14 tahun 14 Hijrah. Tahun 14 Hijrah. Itulah permulaannya salat tarawih berjemaah yang dikumpulkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dan dengan itu dinamakan pula tarawih. Dengan itu dinamakan tarawih itu kenapa? Dengan tarawih itu dengan bermakna berehat-rehat. Berehat-rehat itu maknanya tenang-tenang. Setiap lepas 4 rakaat berhenti dan mereka duduk berzikir, berdoa dan seterusnya, sambung lagi 4 rakaat. Jadi taklah terus menerus 20 rakaat, tidak. Jadi setiap 4 rakaat dia rehat, 1 rehat. Lagi 4 rakaat jadi 8, dia rehat lagi, 2 kali rehat. Lagi 4 rakaat jadi 12, jadi dia rehat lagi, 3 kali rehat. Kemudian lepas 4 rakaat lagi dah jadi 16, jadi dia rehat lagi, dah 4 kali rehat. Dan kemudian 20 rakaat. Jadi setiap 4 rakaat rehat, setiap 4 rakaat rehat. Rehat itu apa? Diisikan dengan doa, diisikan dengan zikir, supaya jemaah pun tak terlalu penat, ya. Jadi itulah maksudnya rehat. Jadi oleh kerana solat tarawih itu banyak rehat, dinamakan solat banyak rehat. Dalam bahasa Arab, tarawih. Dan asalnya raha. Raha itu satu rehat. Jadi kalau banyak rehat, tarawih. Jadi banyak rehat. Tarawwaha jadi tarawih. Jadi itulah dia dalam arti asal bahasa perkataan tarawih itu dengan makna banyak rehat-rehat. Begitulah dia tarawih pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, iaitu beliau menjadi khalifah di kota Madinah Munawwarah. Beliau melihat orang-orang Mekah ini mendapat kelebihan dengan salat tarawih itu sebanyak 20 rakaat. Dan kemudian dapat pula mereka rehat tu dengan digantikan tawaf. Jadi orang-orang Mekah ni, dia waktu rehat lepas 4 rakaat, mereka rehat. Rehat tu buat apa? Mereka tawaf Kaabah. Tawaf Kaabah, kemudian dah habis 7 pusingan, buat lagi 4 rakaat. Jadi dalam 20 rakaat, 4 kali rehat, mereka dapat 4 kali tawaf. Jadi Sayyidina Uthman radhiyallahu an, khalifah Islam yang ketiga, melihatkan kita di Madinah ni kekurangan. Kekurangan kenapa? Kerana orang Mekah dapat tawaf 4 kali dengan tarawih 20 rakaat. Kita hanya 20 rakaat saja. Jadi dengan itu Sayyidina Uthman radhiyallahu an menggantikan yang waktu rehatnya orang-orang Mekah tawaf digantikan dengan 4 rakaat. Jadi berapa kali rehat orang Mekah dengan tawaf? 4 kali rehat. Jadi 4 kali digantikan setiap 1 kali rehat dengan 4 rakaat. Jadi sudah berapa tambah? Dah jadi 16. Jadi 4 kali 4 jadi 16. Jadi oleh kerana itu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu di Madinah menjadikan salat tarawihnya itu 36. 20 rakaat tu yang asal,
Kemudian yang 16 tu ialah sebagai ganti setiap kali rehat 4 rakaat tambah. Setiap kali rehat orang Mekah dengan tawaf 4 kali rakaat tambah. Sudah jadilah 36. Jadi itulah pegangan Sayyidina Uthman radhiyallahu an 36. Tetapi ada juga yang riwayat mengatakan lepas pada zaman Sayyidina Uthman, zaman Sayyidina Ali radhiyallahu menjadi khalifah pula, beliau menggenapkan jadi 40 rakaat. 40 rakaat. Jadi dengan sebab itulah di sini para alim-alim ulama mereka ada berbeza pendapat tentang jumlah rakaat solat tarawih yang dikerjakan. Tetapi majoriti alim ulama, jamhur ulama daripada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Hanafi rahimahullah taala, Imam Hanbali rahimahullah taala, dan sebahagian ulama daripada mazhab Maliki rahimahullah taala mengatakan salat tarawih itu ialah 20 rakaat. Mengambil asal daripada perbuatan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Manakala pula menurut satu pendapat daripada Imam Malik rahimahullah taala, jumlah rakaat solat tarawih ialah 36 rakaat seperti mana yang dibuatkan oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Dan menurut Imam Aswad bin Mazid, dan yang di mana beliau ini juga mengambil daripada perbuatan Sayyidina Ali radhiyallahu an, jumlah rakaat itu jumlah rakaat tarawih ialah sebanyak 40 rakaat. 40 rakaat. Dan demikian pula ada juga yang memandang, yang mengatakan bahawa 8 rakaat solat tarawih. Cuma 8 rakaat solat tarawih ini mereka berpandukan kepada sepotong hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menambah lebih daripada 11 rakaat dalam Ramadan atau luar Ramadan. Iaitu salat malam Nabi tidak menambah lebih daripada 11 rakaat. 11 rakaat tu bagaimana? 3 rakaat witir dan 8 rakaat daripada sembahyang semalam. Jadi perbuatan atau perkataan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak menambah lebih dari itu. Jadi maknanya Nabi salat malam tu 8 rakaat. Maka alim-alim ulama telah mengatakan 8 rakaat itu bukan salat tarawih, tapi itu adalah salat tahajud. Kenapa? Kerana Siti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu mengatakan Nabi tidak menambah lebih dalam bulan Ramadan dan luar Ramadan. Jadi jawapannya para ulama bahawa luar Ramadan mana ada salat tarawih. Jadi hadis Sayyidatina Aisyah itu ialah membicarakan tentang hadis salat malam, iaitu salat tahajud. Dan begitulah Imam Bukhari rahimahullah taala apabila dia meletakkan hadis ni di dalam bab solat beberapa jumlah rakaat dalam solat malam, iaitu solat tahajud. Jadi dengan itu pendapat yang mengatakan Nabi membuat 8 rakaat itu adalah pendapat yang lemah. Yang kuatnya ialah bahawa apa yang telah dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikuatkan pendapat sahabat-sahabat ini dengan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah perintahkan, baginda telah bersabda, iktadu bil lazaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Hendaklah kamu mengikuti 2 orang ini selepas aku. Siapa dia? Iaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan begitulah Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alaikum bis sunnati wa sunnatul khulafar rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kamu semua ikut sunnah aku dan sunnah para khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk selepas aku. Siapa dia khalifah-khalifah tu? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi di sini kita melihat bahawa perbuatan Sayyidina Umar radhiyallahu an yang mengerjakan 20 rakaat tarawih itu adalah bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Sayyidina Umar ni seorang yang kuat sekali pegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sangat-sangat keras terhadap orang yang melakukan sesuatu perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lakukan. Begitulah Sayyidina Umar digelarkan Al-Faruq. Al-Faruq orang yang membezakan antara yang hak dengan yang batil. Maka kalau perkara itu memang perkara yang batil, yang salah, bahkan menyalahi sunnah baginda, terus dia akan menghalanginya, mengingkarinya.
Begitulah sifat Sayyidina Umar radhiyallahu an. Tetapi manakala bila Sayyidina Umar radhiyallahu an memerintahkan para sahabat-sahabat untuk mengerjakan solat tarawih 20 rakaat, ini bermakna beliau sendiri tahu bahawa jumlah rakaat yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebanyak 20. Kerana dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang solat tarawih Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan jumlah rakaat yang Nabi lakukan. Tapi siapakah yang tahu jumlah rakaat Nabi SAW lakukan? Sudah tentulah makmumnya. Siapa makmumnya? Sahabat-sahabat. Antaranya ialah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dan beliau pun hidup zaman Nabi. Dan beliau pun pernah solat di belakang Nabi. Dan beliau tahu berapa jumlah rakaat yang Nabi SAW lakukan. Maka dengan sebab itulah beliau memerintahkan dikerjakan 20 rakaat dan disambung dengan 3 witir. Dan jangan lupa, sahabat-sahabat yang ada di belakang di zaman Sayyidina Umar itu adalah merupakan sahabat-sahabat yang besar seperti Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan berbagai-bagai lagi sahabat-sahabat yang dijamin syurga. Orang-orang yang berilmu dan semua mereka itu kuat berpegang pada sunnah Nabi SAW. Andai kata kalaulah Sayyidina Umar radhiyallahu an mengadakan jumlah rakaat yang tidak sama seperti baginda Nabi SAW lakukan, sudah pasti akan ada yang engkar atau menyanggah Sayyidina Umar. Hai Umar, kenapa kamu lakukan perkara yang Nabi tidak lakukan? Kenapa kamu tambahkan rakaat yang Nabi tidak buat? Sudah pasti ada yang menyanggah dan juga yang menyalahkan. Tetapi ternyata dalam sejarah Islam tidak ada satu periwayat yang menunjukkan seseorang pada sahabat-sahabat yang besar itu yang menyanggah, yang menyalahkan Sayyidina Umar radhiyallahu an dalam memerintahkan supaya solat tarawih itu dilakukan sebanyak 20 rakaat. Dan kita juga telah mengatakan bahawa salat tarawih namanya tarawih itu maknanya berehat-rehat kerana mereka 4 kali rehat. Di dalam setiap 4 rakaat mereka stop, setiap 4 rakaat mereka stop, 4 kali rehat. Jadi kalaulah misal kata kita mengatakan 8 rakaat itulah yang Nabi buat, maka seberapa kali rehat Nabi rehat? 1 kali. Sebab 4 rakaat, 1 kali rehat, kemudian 4 rakaat lagi. Dah habis. Dah jadi 8 rakaat. Jadi kalau itu 1 kali rehat, dia tidak jadi nama tarawih, dia jadi nama tarawah, iaitu 1 kali rehat saja. Jadi dengan itulah para ulama mengatakan bahawa asal usul tarawih itu yang di mana dikerjakan Nabi SAW walaupun tidak tersebut jumlah rakaat yang di zaman Nabi SAW, tetapi ternyata dengan perbuatan sahabat-sahabat itu dan dengan sahabat-sahabat telah melakukan sebanyak 20 rakaat itu menunjukkan ia merupakan satu ijma' sahabat. Ijma' itu makna sepakat kata para sahabat. Maka dengan sebab itulah alhamdulillah kita lihat dunia Islam daripada timur sampai ke barat semuanya melakukan solat tarawih sebanyak 20 rakaat. Tidaklah kita menyalahkan kalau orang nak buat 8 rakaat, tetapi kita tidak boleh nak katakan kalaulah sekira orang buat lebih pada 8 itu bidah. Jangan ya. Sebab ini sudah disepakati oleh sahabat dan telah dipersetujui oleh jamhur ulama, majoriti ulama Islam kita. Kalau sekiranya ada orang yang malas ataupun penat ataupun tak ada masa, dia nak buat 8 rakaat saja, silakan. Tidaklah kita kata haram, tidaklah kita kata berdosa, tidaklah kita kata bid'ah pun tidak. Tetapi jangan pula dia menuduh, yang Nabi buat cuma 8, yang kamu buat ni lebih pada 8 ni bid'ah, ini masuk neraka. Astagfirullah. Takkanlah orang buat ibadat masuk neraka, takkan orang sembahyang masuk neraka. Itulah kadang-kadang sifat-sifat orang ekstrim yang melampaui batas daripada had-had agama. Mereka membuat tuduhan-tuduhan yang sangat berat kepada umat Islam itu sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan kata-kata tersebut jelaslah kepada kita tentang jumlah rakaat yang dilakukan dalam salat tarawih, dan itulah yang telah kita sebutkan tadi. Salat sunat tarawih, sebagaimana kita telah katakan, bila kita lakukan salat tarawih kita dapat pahala. Setiap 1 rakaat kita dapat 70. Kita kata kalau salat sunat kita dapat 1 salat fardu yang pahala. Kalau sekiranya buat 1 fardu, dapat 70 fardu yang pahala di bulan lain. Jadi kalau sekiranya orang buat solat tarawih, dia nak buat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, dia dapat pahala Ramadan. Setiap 1 solat, dapat 1 solat fardu yang di luar Ramadan.
Tapi kalau orang yang buatkan 20 rakaat dengan niatnya mengikut sunnah sahabat Nabi SAW, sunnah yang telah diwarisi sahabat daripada Nabi SAW, maka dengan itu dia dapat perkara yang pahala yang kedua pula. Pahala kedua apa dia? Selain pada pahala ibadat, pahala menghidupkan sunnah Nabi SAW. Pahala menghidupkan sunnah Nabi SAW ini sangat besar. Nabi SAW sendiri telah bersabda, "Man ahya sunnati fi fasadi ummati falau ajru mi'atu syahid." Siapa yang hidupkan satu sunnah aku pada masa rosaknya umat aku, bagi dia pahala 100 orang mati syahid. Subhanallah ya. Iaitu 100 orang mati syahid. Kita nak dapat mati syahid ni satu kali saja. Kenapa? Sebab kalau kita dah mati, mana boleh hidup lagi, dah habis dah. Tapi dengan kita hidup ke sunnah Nabi SAW di akhir zaman, sekarang ni umat tengah rosak, banyak dosa, banyak maksiat, banyak orang tinggalkan ibadat, taat pada Allah Ta'ala. Sebab tu kita lihat ya, Allah SWT sayang pada kita, nak ingatkan kita dengan diturunkan satu musibah untuk ingatkan kita supaya kembali kepada Allah. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan zaman sekarang ini, kalau kita hidupkan satu sunnah Nabi, kita dapat 100 orang mati syahid. Subhanallah, alangkah untung bertuah. Selain daripada pahala satu sembahyang, dapat pahala satu fardu di luar Ramadan, kita dapat pula pahala orang yang mati syahid 100 kali. Alhamdulillah, itulah bagi orang yang niatkan dia ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang menghidupkan salat tarawih ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang mendirikan salat tarawih, iaitu salat qiyam, iaitu waktu bulan Ramadan, dengan iman, dengan penuh keimanan dia, dengan penuh dia mengharapkan balasan dari Allah, maka diampunkan semua dosa-dosa dia yang telah lalu. Alhamdulillah. Allahumma ya Allah, bersihkanlah kami daripada sekian dosa-dosa kami ya Allah, dengan berkatnya bulan Ramadan yang akan datang ini, dengan berkatnya junjungan besar Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Waktu solat sunat tarawih. Bilakah waktu solat sunat tarawih? Waktu menunaikan solat tarawih bermula daripada setelah solat fardu isyak, walaupun dengan cara jamak takdim dengan maghrib, dan berakhir ketika masuk solat subuh. Jadi kalau sekiranya para jemaah kita nak solat tarawih, bila masanya? Masa dia panjang. Dia daripada lepas sembahyang fardu isyak sampailah kepada masuk subuh. Jadi bila-bila masa, mungkin kita lepas buka puasa, kita dah penat, kita dah letih, kita tak salat tarawih. Kita bangun pula pukul 12 malam, pukul 2 pagi, kita pun salat tarawih 20 rakaat ke atau berapa rakaat lah kita dapat. Maka itu pun sudah dinamakan dapat pahala tarawih. Dan demikian pula kalau orang yang musafir. Orang yang musafir, dia sembahyang maghrib, isyak, jamak takdim. Jamak takdim tu apa? Isyak dibawa dalam waktu maghrib. Di dalam musafir bolehlah ya. Lepas daripada sembahyang fardu isyak, jamak takdim. Kalau jamak takdim ni lepas sembahyang fardu isyak tapi belum masuk waktu isyak. Isyak katakan 8.30. Dia sembahyang maghrib pukul 7.20. 7.20 lepas tu dia sembahyang isyak pula. 7.30 dah habis dah sembahyang maghrib, dan 7.40 habis dah sembahyang isyak. Lepas tu nak sembahyang tarawih. Dah boleh ke? Boleh. Kenapa? Kerana sudah lepas sembahyang isyak. Walaupun solat isyak tu jamak takdim dengan maghrib. Masya Allah. Itulah dia waktunya solat tarawih daripada lepas sembahyang fardu isyak. Bukan lepas sembahyang waktu. Lepas sembahyang. Bukan lepas waktu isyak, tapi lepas sembahyang isyak. Sampailah ke waktu subuh. Faedah sunat qada solat sunat tarawih jika tidak solat sampai keluar waktunya. Masya Allah. Jadi solat sunat tarawih ni solatnya ada waktu, yang di mana kalaulah kita tertinggal kerana kita kesibukan atau tertidur atau kepenatan, sampai subuh pun kita tak bangun untuk solat tarawih, kita boleh qadakan dia. Besok pagi kita pun sembahyang sunat tarawih qadaan. Boleh ke? Boleh. Masih lagi dituntut dan mendapatkan pahalanya insya-Allah. Cara solat sunat tarawih. Cara solat tarawih manakah yang lebih afdal? Dilakukan secara sendiri atau berjemaah?
Menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan Imam Ahmad, yang lebih afdal ialah dilakukan secara berjemaah. Dan menurut Imam Malik rahimahullah ta'ala, yang lebih afdal ia secara sendiri. Sudah tentulah kita tahu ya, secara sendiri ni kadang-kadang mengantuk, malas, penat. Tapi kalau kita berjemaah, segar, kita semangat, kuat. Macam sekarang contohnya. Sekarang kita masjid-masjid tak dapat kita dirikan salat tarawih pada waktu malam. Nah sekarang kita semain di rumah. Tengok macam mana perasaan kita. Alamak, penat lah, mengantuk lah, letih lah, macam-macam alasan. Pokoknya kalau kita ke masjid, Alhamdulillah, segar saja. Kenapa? Ramai orang dan dia punya semangat tu kuat. Itulah kenapa kita lakukan berjemaah, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kita SAW. Jangan lupa, Nabi lakukan pada hari pertama dan kedua berjemaah. Cuma Nabi tinggalkan kerana takut nanti turun wahyu jadi wajib. Tapi lepas tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hidupkan berjemaah. Jadi dah tidak ditolak oleh sahabat. Jadi maknanya ibadat solat tarawih berjemaah adalah lebih afdal dengan kebaikan-kebaikan yang ada padanya juga, ya. Perbezaan pendapat di antara para ulama dalam masalah bagaimanakah hukum solat tarawih dilakukan dengan 4 rakaat atau lebih dalam satu salam. Ni kita nak buat solat tarawih, kita buat 4 rakaat satu salam, 4 rakaat satu salam. Macam mana? Maka terdapat pendapat ulama seperti berikut. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ada perinciannya. Jika dilakukan dengan sengaja dan mengetahui hukum, maka tidak sah salatnya. Masya Allah, batal. Ini pendapat Imam Syafi'i yang kuat, ya. Kalau dia tahu itu tak boleh, ya, dibuatkan parakat satu salam, tapi dibuatkan juga, maka dengan itu tidak sah, batal salatnya. Kedua, jika dilakukan dengan tidak sengaja dan tidak mengetahui hukum, maka salat yang dilakukan sah dan menjadi salat sunat mutlak, bukan salat sunat tarawih. Jadi sunat tarawih ni dia mesti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tetapi kalau yang buat 4 rakaat satu salam, kalau dia tahu itu tak boleh tapi sengaja dia buat, batal. Kalau sekiranya dia tak tahulah, dia, maaf kata orang jahil, tak belajar, dia pun buat 4 rakaat satu salam, 4 rakaat satu salam, maka di situ dia punya pahala dia jadi pahala salat sunat mutlak. Salat mutlak tu apa? Sunat sahaja, bukan pahala salat tarawih. Jadi tuan-tuan, ya, kita kena ikut cara yang telah ditetapkan oleh sahabat, oleh Nabi, iaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi sekurang-kurang tarawih itu 2 rakaat. Sebanyak-banyaknya yang biasa yang kita dah sebut tadi, ada kata 20, ada kata 36, ada yang sampai 40 pun ada, ya. Niat solat sunat tarawih. Macam mana nak jatuhkan niat dia? Cara niat solat sunat tarawih, dia niat, aku niat solat sunat tarawih 2 rakaat jadi makmum kerana Allah, ataupun jadi imam, kalau yang jadi imam lah kerana Allah Ta'ala. Jadi dia niat tu mengikut apa yang dia menjadi. Kalau jadi imam, imam lah. Kalau makmum, makmum. Surah Al-Quran dalam solat sunat tarawih. Apakah surah-surah yang kita nak baca dalam sunat tarawih? Ada beberapa pendapat yang berbeza antara para alim ulama dalam menentukan surah-surah Al-Quran yang dibaca dalam sunat tarawih. Perbezaan pendapat ini dianjurkan, pertama, dianjurkan membaca seluruh Al-Quran dengan membaca 10 ayat pada setiap rakaat, sehingga dalam masa sebulan dapat khatamkan Al-Quran. Setiap satu rakaat 10 ayat. Itu umpamanya lah. Itu satu anjurannya. Jadi kalau sekiranya 1 bulan dah jadi 600 rakaat. Kalau 600 rakaat, jadi setiap satu rakaat 10 jadi 6,000 ayat. 6,000 ayat sudah hampir satu Quran. Ada pula mengatakan dianjurkan membaca Al-Quran dengan membaca 30 ayat pada setiap rakaat. Maka dengan itu dapat khatam 3 kali Al-Quran dalam sebulan. Masya Allah. Ini kalau imam yang hafiz lah, ya, dia pun baca pantas.
Setiap satu rakaat 30 ayat. Masya Allah. Kita ni nak khatam satu Quran pun dah syukurlah, Alhamdulillah. Itu pun banyak orang mengeluh juga. Oh, lamanya imam ni. Tak tahan lah. Cari masjid lain lah. Itu biasalah ya. Siapa yang sanggup, dia ikutlah. Siapa yang tak sanggup, dia carilah masjid lain ya. Dan ada yang mengatakan dianjurkan baca surah-surah yang pendek. Sebagaimana solat maghrib, kerana solat sunat jika dilakukan secara berjemaah, dianjurkan untuk meringankannya. Itu pun ada juga pendapat ulama. Bacalah surah-surah pendek. Macam sekarang kita baca Alhaakumut Takatsur, Qul Huwallahu Ahad, Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr. Ini semua surah-surah pendek. Boleh. Kenapa ringankan? Sebab kita dalam salat berjemaah ni Nabi pun mengatakan jangan sampai kita memberatkan. Tapi ialah ini sembahyang sunat. Siapa nak ikut, boleh ikut ya. Siapa tak nak ikut, dia carilah masjid yang ringan-ringan ya, boleh ya. Kesempurnaan dalam menunaikan solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan penuh khusyuk dan tumak-ninah dan tidak terburu-buru, sehingga akan menyebabkan rukun-rukun solatnya tidak dilakukan secara benar dan sempurna. Inilah dia tuan-tuan ya. Satu perkara yang perlu kita ambil pelajaran, iaitu solat sunat tarawih itu dia tetap namanya solat. Solat itu ialah kita menghadap kepada Allah Ta'ala. Maupun dia wajib, maupun dia sunat, dia tetap namanya solat. Jadi apabila kita menghadap kepada Allah Ta'ala, biarlah dengan tertib, biarlah dengan sempurna, bacaan tu biar betul, dan rukuk sujud tu biar ada tumak-ninah. Kita sudah pelajari bahawa dalam rukun solat ada 13 perkara. Pertama yang antaranya ialah kita baca Fatihah. Nah, kita ni orang, maaf kata, kita orang Melayu lah. Baca Fatihah pun tidaklah sempurna fasih seperti orang Arab. Kalau ada yang fasih itu, Masya Allah, baguslah. Tapi biasa-biasa kita orang ramai, orang awam ni baca pun tak sempurna bacaan, fasihnya bahasa Arab. Dan kemudian kita pula bacanya kelang kabut. Iya kena berdua, iya kena start. Habis hancur kita yang tajwid semua. Bukanlah nak kita tajwid tu macam kita qari Quran dalam musabaqah, bukan. Tapi makna sekurang-kurang kita menjaga panjang pendeknya. Kita baca dia punya sabdunya, ditasydidkan dia, supaya kita tekankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau seterusnya. Jadi ini semua perlu kita jaga. Jangan sampai kita baca kerana kejarkan imam, kita pun baca kelang kabut. Dan imam pun kena raikan juga makmum. Imam tu bila dia lepas baca Fatihah, dia baca surah. Lebih-lebih lagi kalau surah tu Qul Huwallahu Ahad pendek. Jangan dia baca Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid. Jangan. Makmum kat belakang kelang kabut. Steady lah. Bagi masa dulu. Pause dulu. Lepas pada waladhdallin amin, pause dulu. Maknanya sekejap, diam dulu. Bagi makmum boleh baca Fatihah setengah dah. Kemudian baru kita masuk Qul Huwallahu Ahad umpamanya. Jadi imam pun kena mengambil peranan dalam perkara ini. Jangan dia sembahyang kelang kabut. Dan jangan dia Sami Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kena ada tumak-ninah. Nabi SAW berkata kepada sahabat-sahabat, tahukah kamu siapakah penyamun yang paling jahat? Ya, jadi sahabat-sahabat pun tak tahu. Nabi kata penyamun paling jahat ialah penyamun dalam sembahyang. Sahabat-sahabat terkejut. Siapa dia penyamun dalam sembahyang? Ingat orang curi kasut kat luar ke kita tengah sembahyang? Tidak. Penyamun dalam sembahyang yang tak menyempurnakan rukuk dan sujud. Tak menyempurnakan rukuk dan sujud itu kenapa? Kerana tak ada tumak-ninah. Jadi bila dia rokok Sami Allahu Akbar, sampai ke tempat rokok saya pum, macam spring boleh tolak balik. Sami Allahu liman hamidah. Nampak? Jadi tak ada tumak-ninah. Apa tu tumak-ninah? Tumak-ninah tu makna berhenti sebentar. Sekadar orang membaca subhanallah. Berapa lama orang baca subhanallah? 1 minit? Tak ada. 5 second. 5 second pun tak ada. Lebih-lebih 2 second saja. Subhanallah. Macam tu. Jadi bila dia pun rokok Allahu Akbar, subhanallah, Sami Allah liman hamidah, sah. Yelah kalau boleh baca Subhana Rabbil Azim tu lagi bagus. Bacalah betul-betul Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Ustaz nak baca 3 kali tak sempat Ustaz. Nanti imam dah naik dah ni. Kita nak kena baca Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Imam memang cepat. Tapi kalau kita tak boleh nak baca 3 kali, 1 kali yang sempurna lebih baik daripada 3 kali yang kelang kabut yang tak tahu. Macam mana tak tahu?
Malaikat nak tulis pun tak tahu apa dia baca subhanallah. Maaf tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi sebab itulah sini kita jangan jadikan solat tarawih sebagai satu excuse untuk kita nak sembahyang kelang kabut dengan tanpa sempurna. Bila kita sembahyang tak ada tamak nina, ya. Dan begitu juga waktu sujud. Allahu Akbar, kita sujud. Kena saja ke tempat sujud, pum, dia tolak balik. Macam ayam makan padi. Itulah Nabi kata, seperti ayam makan padi. Kena saya, pum, dia tolak balik. Kena saya, pum, dia tolak balik. Jangan. Ini kita sembahyang ni menghadap pada Rabbul Alamin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Raja sekalian alam. Kenalah kita ada penghormatan. Bagaimana kita menghadap raja dunia sekarang ni? Kita baca dengan cakap dengan baik, dengan lemah lembut, dengan tenang. Ini kita menghadap pada Allah. Maaf kata macam kita tak ada siapa depan kita. Cakap kesuka hati. Maaflah ya, itu tak ada penghormatan kita dengan Rabbul Alamin. Jadi di sini dipesan kepada kita supaya bila kita salat tarawih, pertama jaga rukun dia. Bacaan dia biar betul. Dan rukuk sujudnya betul. Dan khusyuknya pun. Khusyuk ni kita rasakan hati kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita ingat yang berbagai-bagai di urusan dunia kita. Hal ini sangat dicela oleh para salafus salih. Oleh Imam Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu rahimahullah ta'ala berkata dalam kitabnya, iaitu kitab An-Nasaih, Nasihat Agama Wasiat Iman. Dia mengatakan, jauhilah mempercepat salat tarawih dengan ukuran yang berlebih-lebihan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang bodoh ketika mereka melakukan salat sunat tarawih, yang sering kali menyebabkan mereka jatuh pada kekurangan hal-hal yang wajib dalam salat, seperti tidak tumak nina dalam rukuk dan sujud, dan meninggalkan pembacaan surah Al-Fatihah yang seharusnya dibaca dengan betul. Kerana surah Al-Fatihah yang mereka baca banyak kesalahan dikarenakan mereka membaca tergesa-gesa supaya cepat selesai, yang menyebabkan mereka di hadapan Allah tidak salat. Agar mereka mendapat pahala atau mereka meninggalkan salat, kemudian mengakui atas rasa malas pada dirinya bahawa dirinya tidak salat tarawih. Dan jadi di sini kita dinasihatkan oleh Imam Sayyid Abdullah rahimahullah ta'ala bahawa bila salat tarawih jaga bacaan kita dan rukuk sujud. Bila kita tidak buat seperti mana yang dijadikan rukun dalam salat, kita punya salat ni seperti tak ada salat. Penat, letih saja. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kam min qa'imin laysa lahu min qiyami ila ta'ab wa nasab. Berapa ramai orang yang salat waktu malam ni, tarawih ke, tahajud ke, tidak dapat apa-apa dari salatnya melainkan penat dan letih saja. Penat, letih. Bukan itu saja. Salat ini apabila kita semayang, kita jaga dia akan naik kepada Allah SWT seperti nur cahaya kepada hadrat Allah Ta'ala. Tetapi bila salat ini kita tak jaga dia, tak jaga stomak nina, sujud rukuk dia, tak jaga bacaan dia, maka dia akan naik seperti kain buruk. Dia akan sampai depan Allah, Allah Ta'ala campak balik ke muka orang yang sembahyang tu. Na'udzubillah. Kemudian sembahyang ini, salat ini akan celakakan kita. Dayyakallah kama dayyatani. Allah celakakan kau sebagaimana kau celakakan aku. Na'udzubillah mizalik. Jadi sembahyang dia bukan dapat pahala, dapat bala pula. Na'udzubillah. Bukan dapat kebaikan, dapat kecelakaan pula. Na'udzubillah. Jadi sebab itulah di sini kita sembahyang tenang. Ustaz, kalau kita sembahyang berapa rakaat terserah. Kalau kamu nak dapat yang sempurna, kita buat yang 20 rakaat. Sekarang kita bandingkan. Kita telah diberikan tawaran oleh kita punya majikan. Kamu datang kerja overtime ini, aku bagi kau, kalau kamu kerja 2 jam, aku bagi kau $2,000 tambah. Setiap 2 jam, 2,000. Tapi kalau 1 jam, 1,000. Kita nak macam mana? Ambil 1 jam je lah 1,000. Nak? Bodoh kau. Ini dapat ekstra 1 jam lagi lah, dapat 2,000 dah. Tentulah kita nak yang banyak. Inilah dia tuan-tuan, inilah masanya kita ekstra. Tetapi ekstra kita ini dengan tarawih
Bukan sikit, pahala yang besar. Besok ke akhirat, orang yang buatkan 20 rakaat, orang yang buatkan dengan betul solat tarawih dengan betul, dapat pahala ganjaran tinggi sekali. Satu darjat antara satu darjat seperti langit dengan bumi. Langit dengan bumi berapa tahun? 500 tahun perjalanan. Wow, itu kalau satu darjat. Kalau sekiranya dia buat 20, kita buat 10, dia buat 20, kita buat 8, berapa jauh kita dengan dia? Masya Allah. Alangkah ruginya kita. Kalau dunia saja, majikan memberi tawaran, kamu kerja 1 jam, aku bagikan 1,000 ekstra. Kamu kerja 2 jam, aku bagikan 2,000. Sudah semua orang nak berebut 2 jam. Kenapa? Sebab dapat nampak mata kan, duit kan. Itulah orang kata mata duitan. Nampak duitnya depan mata dia. Tapi pahala tak nampak. Sebab tu dia berlengah-lengah. Alah tak apalah. Alah ini pun aku dah buat dah bagus dah. Itulah orang yang rugi ya. Maka dengan sebab itulah para jemaah sekalian, kita jangan jadi orang yang rugi. Kita ambillah jadi orang yang berbahagia. Berkata lagi Imam bin Abdullah rahimahullah ta'ala, perkara semacam ini atau yang sama dengan masalah ini merupakan tipu daya syaitan yang paling besar untuk hamba yang beriman, membatalkan pahala amalan seorang hamba, akan tapi ia masih tetap melakukannya. Hati-hatilah dalam masalah ini dan sedarlah wahai para saudara, jika kamu solat sunat tarawih atau ibadat lainnya, maka sempurnakanlah posisi berdiri kamu, pembacaan surah dan rukuk dan sujud, khusyuk, kehadiran hati dan seluruh rukun serta adab ketika salat. Dan janganlah kamu jadikan syaitan sebagai pengatur ibadah kamu, maka sesungguhnya dia tidak boleh jadi pengatur atau raja atas orang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Mereka menyerah kepada Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kerajaan syaitan hanya atas orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Jadi itulah pesanan daripada Imam Abdullah ya, di mana beliau memesan pada kita semayang kelang kabut, semayang yang tak ada khusyuk, semayang yang tidak sempurna. Ini semua tipu daya syaitan. Asal kau dah buat sudah. Ini tipu daya syaitan. Jangan kita tertipu dengan aku dah tarawih dah, aku at least buat juga, dia itu langsung tak buat. Jangan ya. Jadi dengan itu para jemaah sekalian, mudah-mudahan solat tarawih kita pada besok malam, kita cuba dan kita minta, ya Allah ya Tuhan kami bermohon padamu ya Allah, dengan berkatnya syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan pada esok malam ya Allah. Jadikanlah ibadat Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang lepas. Ya Allah, kami mohon padamu bantuan. Berikanlah kami kekuatan iman dan taqwa. Jadikanlah hati kami ikhlas dalam menjalani ibadah puasa yang akan kami lakukan ini ya Allah. Dan kurniakanlah kami sihat walafiat untuk melakukan salat tarawih dengan sempurna, dengan khusyuk, dengan penuh ikhlas mencari keridaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ampun dan maaf ya Allah, kerana kelemahan dan kebodohan kami telah lakukan banyak kesalahan dan banyak dosa sehingga rumah-rumah-Mu ditutup hingga tak dapat kami salat tarawih dalam rumah-Mu. Ampunkanlah kami ya Allah, maafkanlah kami ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau berikanlah kami kekuatan untuk solat semalam ya Allah. Kuatkanlah kami untuk dapat solat qiyamul lail pada setiap malam dan dapat solat tahajud di akhir-akhir Ramadan, dan kurniakanlah kami dapat kelepasan dari api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau Kau nak ambil nyawa kami, ambillah setelah kami mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di antara kami yang lemah Kau kuatkanlah, di antara kami yang sakit Kau sembuhkanlah, di antara kami yang berhutang Kau tunaikanlah, di antara kami yang mempunyai berbagai hajat dunia dan akhirat Kau kabulkanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya para jemaah sekalian, dengan ini kuliah pimpinan mengenai menghalusi ibadah puasa Ramadan jam 9 malam kita akan tukarkan kepada jam 5.30 petang pada esok hari.
Jadi esok hari merupakan malam pertama Ramadan. Jadi tuan-tuan semua sibuk dengan solat tarawih lepas Isyak. Jadi saya tidak mau ganggu. Jadi kita akan adakan kuliah Ramadan ini. Kita sambung lagi terus menerus dalam bulan Ramadan. InsyaAllah selagi Allah berikan saya sihat walafiat, dapat kita sampaikan. Kita sambung lagi kuliah Ramadan kita ni pada jam 5.30 petang bermula pada esok hari. Hari Khamis 23 hari bulan daripada bulan April ini. Dan dengan itu juga kita akan buatkan siaran ulangan pada jam 9.30 malam. Jadi mungkin ada yang terlepas tak dapat ikuti pada 5.30 petang. Dan tengah-tengah sibuk nak siap-siap buka puasa. Maka lepas-lepas sembahyang Isyak dan Tarawih nanti 9.30 malam pada esok malam ada siaran ulangannya. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, pengajian ini akan kita teruskan insya-Allah sepanjang bulan Ramadan pada jam 5.30 petang dan siaran ulangannya 9.30 malam. Dengan itu saya minta maaf banyak-banyak dalam penyampaian saya, mungkin ada tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Segala yang benar itu daripada Allah, yang salah silap itu pada kesilapan saya dan kebodohan saya, kebebalan saya. Maaf banyak-banyak. Maka dengan itu saya akhiri sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.